Tambahan RM45 bilion, pastikan kesejahteraan rakyat terjamin. Selamat malam dan salam sejahtera. Anda bersama saya Mohan Chinasami, Berita Parlimen. Dewan Rakyat sebulat suara meluluskan rang undang-undang langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit coronavirus 2019 COVID-19 pindaan 2021. RUU berkenaan bagi meningkatkan hak shilling perbelanjaan di bawah kumpulan wang COVID-19 KWC-19 dengan penambahan RM45 bilion daripada RM65 bilion kepada RM110 bilion. Begitu juga untuk menaikkan hak statutori hutang semasa daripada 60% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK kepada 65%. Penambahan sebanyak RM45 bilion ini akan diutamakan bagi memastikan kesejahteraan rakyat terjamin serta kelangsungan perniagaan terus disokong untuk merancangkan aktiviti ekonomi tahun depan dan akan terus dipacu oleh pembukaan ekonomi secara menyeluruh sebelum hujung tahun ini. Tambah Tengku Datuk Seri Zafrul, RUU berkenaan mempunyai tempoh terhad dan hanya berkuat kuasa sehingga hujung 2022. Mungkin Menteri boleh membuat sikit penjelasan kerana tidak sangat ada penjelasan atau clarity kejelasan itu yang dimaksudkan dengan langkah sementara. Apakah kita akan kembali kepada 60% statutory limit hadnya after a certain time dan tarikh yang disebutkan oleh menteri, ataukah bagaimana untuk kita pastikan benar-benar kita akan there will be prudent spending, fiduciary punya responsibility, segala tanggungjawab kewangan itu. Boleh dapat sikit penjelasan kerana ada yang mempertikaikan apa sebenarnya yang akan berlaku kemudian mengenai adakah ini sementara ataupun bukan had limit itu. Seperti yang saya sebut tadi, rang undang-undang kumpulan wang COVID ini adalah sampai akhir tahun 2022. Tetapi jika perlu dinaikkan semula ataupun perlu ditetapkan semula pada kadar 65%, ini boleh dilakukan melalui perintah ataupun melalui gazet oleh Menteri Kewangan. Sementara itu, anggaran perbelanjaan tambahan yang dipohon sebanyak RM45 bilion itu merangkumi RM12.7 bilion bagi menampung peruntukan tambahan program subsidi upah daripada RM18.3 bilion kepada RM31 bilion melalui pakej permekasa tambahan dan pemulih. Kedua, RM15.8 bilion bagi menampung peruntukan tambahan bantuan perkhidmatan nasional daripada RM25.2 bilion kepada RM41 bilion. Ketiga, RM2 bilion untuk meningkatkan peruntukan projek berskala kecil bagi kontraktor-kontraktor kecil kelas G1 hingga G4 daripada RM4 bilion kepada RM6 bilion. Keempat, RM3.6 bilion bagi penambahan peruntukan geran prihatin PKS daripada RM2.4 bilion kepada RM6 bilion. Kelima, RM1 bilion peningkatan hard amount bagi pinjaman mikrokredit di bawah Bank Simpanan Nasional dan Tekun Nasional serta pindaan nama kepada pinjaman mikrokredit berjumlah RM2 bilion. Keenam, RM4 bilion untuk meningkatkan peruntukan bagi Kementerian Kesihatan bagi perbelanjaan berkaitan COVID-19 daripada RM5 bilion kepada RM9 bilion. Dan akhir sekali, RM5.9 bilion bagi meningkatkan sokongan bantuan sosial untuk golongan mudah terjejas daripada RM110 juta kepada RM6.01 bilion. Sementara itu, 3 rang undang-undang dibentangkan untuk bacaan kali pertama di Dewan Rakyat. Ia adalah RUU Perihal Dagangan Pindaan 2021, RUU Pemulihan Hidupan Liar Pindaan 2021 dan RUU Harta Pusaka Kecil Pembahagian Pindaan 2021. RUU Perihal Dagangan Pindaan 2021 dibentangkan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rasul Wahid. RUU berkenaan antaranya mencadangkan larangan penggunaan apa-apa pernyataan, ungkapan atau petunjuk yang mungkin mendiskriminasi atau memboikot apa-apa keluaran atau barang-barang.
RUU Pemeliharaan Hidupan Liar Pindaan 2021 pula dibentangkan oleh Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Halli Biju. Ia bertujuan meminda dan menambahbaik Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 yang antara lain memasukkan seksyen baru yang membolehkan hukuman denda maksimum RM100,000 terhadap pesalah dalam kes penganjuran atau mempromosikan hidupan liar. Sementara itu, Datuk Ali Biju turut membentangkan RUU Harta Pusaka Kecil Pembahagian Pindaan 2021. Ia antara lain mencadangkan bidang kuasa nilaian pejabat pusaka ditingkatkan daripada tidak melebihi RM2 juta kepada maksimum RM5 juta. Dewan Rakyat kekal dengan keputusan menolak usul untuk membahaskan pendedahan kertas Pandora yang didakwa membabitkan fail kewangan sulit beberapa pemimpin negara. Permintaan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sekali lagi ditolak yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun selepas usul secara bertulis itu dihantar pada 4 Oktober dan ditolak kali pertama ketika sidang Parlimen pada Rabu lepas. Mengulas lanjut, Datuk Azhar berkata penolakan kali kedua bagi usul berkenaan di bawah Peraturan 90/1 dan 90/2 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat kerana ia tidak lengkap. Sebaliknya, beliau berkata ahli Parlimen Protection itu perlu menggunakan Peraturan 43. Nombor dua, pokok pangkal persoalan yang dibangkitkan oleh usul yang berhormat yang baru ini, yang terbaru ini ialah mengenai perkara yang sama dengan usul 18.1 dan 18.2 yang berhormat kata buat minggu sudah, yang telah pun saya tolak. Jadi terpaksalah saya tak boleh menerima 91 dan 92 tu yang berhormat. Mengenai ratusan bilion tu, saya rasa sepanjang pengetahuan saya yang saya baca, Pandora Papers bukanlah mengenai penyorokan tu wang ataupun pengeluaran wang berbilion-bilion daripada negara kita ke luar pesisir. Ianya mengenai pendedahan pemegangan saham di dalam syarikat-syarikat luar pesisir. Itu dua perkara yang berlainan. Penjelasan Datuk Azhar dipersoalkan Podexon yang menyifatkan yang di-Pertua Dewan Rakyat itu bertindak seperti seorang peguam kepada individu yang dikaitkan dengan pendedahan itu. Namun, Datuk Azhar menepis tuduhan berkenaan dengan menegaskan beliau hanya menjelaskan dan memperbetulkan fakta yang dibangkitkan Datuk Seri Anwar. Baik, di Dewan Negara pula usul menjunjung kasih titah yang di Pertuan Agong telah diluluskan. Terdahulu menerusi penggulungan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dewan dimaklumkan jawatan kuasa untuk menyelaras dan menggabungkan pelbagai platform e-dagang di bawah agensi berkenaan telah ditubuhkan. Langkah tersebut membolehkan hanya satu platform e-dagang milik agensi Medek beroperasi sekaligus bersaing dengan e-dagang yang lain. Kerana itu, Menterinya Tan Sri Nur Omar memaklumkan e-dagang itu bakal dikenali sebagai Medek Mall. Jadi oleh kerana agensi-agensi ini semuanya di bawah Medek, maka saya telah menubuhkan satu jawatan kuasa untuk kita nak selaraskan, kita nak gabungkan platform-platform ini, platform dagang ini supaya dijadikan satu dan dicadangkan mungkin atas nama Medek Mall. Bila kita satukan ini semua, dengan harapan kita mampu untuk menyaingi Lazada, Shopee seperti mana yang berhormat harapkan. Ini insyaAllah kita sedang usahakan. Ketika ini, pelbagai platform e-dagang telah wujud melibatkan agensi Medek. Antaranya, Warungku melalui SME Corp Malaysia, P-Beli yang dibangunkan oleh Perbadanan Nasional Berhad, Angsana Visual Mall yang merangkumi peniaga-peniaga di pusat beli belah di bawah UDA, dan Orderlah, sebuah platform e-dagang perniagaan kepada perniagaan bertujuan membantu pelanggan-pelanggan PKS SME Bank. Dua inisiatif baru masing-masing Pakej Remaja Keluarga Malaysia dan Pakej Prihatin Keluarga Malaysia bakal dilancarkan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Jumaat ini. Timbalan Menteri Datuk Zaidi Zainul Abidin berkata, inisiatif baru itu bagi memastikan lebih ramai rakyat, terutamanya para pelajar, mempunyai peranti yang bersesuaian dan akses internet yang mencukupi bagi mengikuti pembelajaran secara dalam talian.
Di samping itu, sebanyak 873 pusat internet komuniti yang telah tersedia di seluruh negara boleh dimanfaatkan oleh ramai, terutamanya para pelajar, dalam memastikan PDPR berjalan lancar untuk persediaan menghadapi peperiksaan SPM, STPM serta usahawan-usahawan kecil dapat menggunakan untuk memajukan perniagaan mereka. Beliau memaklumkan SKMM sentiasa memantau pakej dan harga yang ditawarkan kepada pengguna bagi memastikan mereka memperoleh perkhidmatan pada harga berpatutan. Sidang Dewan Negara turut diberi maklum bahawa kerajaan dalam proses menamatkan rangkaian 3G agar spektrum yang digunakan dapat meningkatkan kecekapan perkhidmatan teknologi 4G yang menyediakan kelajuan capaian internet yang lebih tinggi. Justru pelaksanaan jendela turut mengambil kira penyediaan infrastruktur digital di kawasan-kawasan luar bandar dan pendalaman menerusi program pemberian perkhidmatan sejagat USP. Sementara itu, Digital Nasional Berhad DNB iaitu syarikat tujuan khas SPV di bawah Menteri Kewangan diperbadankan dilantik sebagai penyedia tunggal infrastruktur dan rangkaian 5G secara borong kepada syarikat pemberi perkhidmatan lain yang akan menyediakan perkhidmatan 5G secara runcit kepada pengguna tanpa perlu membuat pelaburan infrastruktur yang besar. KKMM juga bercadang mewujudkan satu pusat kawalan komunikasi. Institut Genom dan Vaksin Malaysia MGVI bakal ditubuhkan dengan menempatkan pakar-pakar khusus dalam penghasilan vaksin termasuk vaksin COVID-19. Inisiatif yang disegerakan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi bagi mengelakkan kebergantungan kepada negara luar untuk mendapatkan bekalan vaksin pada masa depan. Menterinya Datuk Seri Dr. Adam Baba menjelaskan kepakaran dalam negara sedang dikenal pasti dan disusun bagi memastikan strategi dan tindakan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Dalam hal ini, kerajaan sentiasa menggalakkan lebih banyak kerjasama research and development dan pemindahan teknologi bersama pakar dan syarikat pengeluar vaksin antarabangsa melalui pelaburan strategi. Ini sesuatu yang perlu dilaksanakan segera. Menyentuh mengenai pengiktirafan sijil vaksinasi antara kerajaan Malaysia dan Singapura, beliau menjelaskan mesti bersama Kementerian Kesihatan KKM, Kementerian Luar Negeri dan Agensi Keselamatan Cyber Negara NAKSA telah mengadakan beberapa perbincangan teknikal dengan Singapura berkenaan pengiktirafan sijil vaksinasi secara timbal balas. Dan pengiktirafan sijil vaksinasi tersebut telah dipersetujui kedua-dua negara pada 6 Julai lalu, tahun 2021 ini. Namun polisi dan teknologi berkaitan sedang diperhalusi supaya dapat diguna pakai semasa pembukaan sepadan negara kelak. Setiap pesakit COVID-19 yang telah mendapatkan rawatan akan dipantau dan diberikan janji temu selepas discharge daripada hospital, terutamanya individu yang mengalami komplikasi tertentu atau mengalami gejala long COVID. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali menjelaskan bekas pesakit COVID-19 kategori 4 dan 5 akan dirujuk dan diberikan janji temu di klinik pakar yang bersesuaian bergantung kepada diagnosa akhir. Bagi pesakit yang mempunyai penyakit kronik yang lain seperti darah tinggi, kencing manis, diabetes dan sebagainya, mereka akan diminta untuk meneruskan rawatan susulan di fasiliti kesihatan seperti telah dijadualkan sebelum mereka dijangkiti COVID-19. Sekiranya mereka tidak mempunyai rawatan susulan biasa, mereka akan dirujuk kepada pakar tertentu dan diberikan temu janji susulan. Dan ke arah transisi endemik, Kementerian Kesihatan telah menggariskan strategi kesiapsiagaan meliputi kelengkapan logistik, tenaga kerja, katil untuk pesakit di hospital dan bekalan vaksin mencukupi. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang meneliti untuk menyelaraskan kesemua projek perumahan rakyat di bawah satu dasar. Garis panduan yang bersesuaian akan dikeluarkan sebagai rujukan kepada semua agensi penyedia perumahan. Justru bagi keperluan itu, KPKT melaksanakan kajian penubuhan dan penggubalan rang undang-undang RUU National Housing Corporation NHC. Penubuhan NHC ini adalah sebagai terus strategi dan hal tuju untuk meningkatkan kecekapan perancangan pelaksanaan
dan pemantauan bagi perumahan awam dan rumah mampu milik. Rang undang-undang ini kelak akan mengandungi peruntukan bagi penubuhan satu badan berkanun yang akan mentadbir dan menguruskan NSC. Dengan penubuhan NSC ini, kelak dijangkakan projek perumahan awam dapat dipusatkan di bawah satu agensi perumahan dan peruntukan berkaitan perumahan dapat dioptimalkan. Beliau turut memaklumkan ke pengetahuan sidang Dewan Negara, Kementerian sedang meneliti cadangan untuk mencari kaedah bagi mewujudkan satu model pembiayaan perumahan yang lebih bersesuaian dengan keadaan semasa untuk golongan B40. Seramai 83% atau 951,739 pelajar institusi pengajian tinggi IPT daripada keseluruhan 1.15 juta orang telah menerima vaksin lengkap setakat 1 Oktober lalu. Bagi kaki tangan IPT pula, 117,721 individu atau 90% telah menerima vaksin lengkap. Bagaimanapun, setakat 8 Oktober lalu, masih terdapat 0.2% atau seramai 2,286 orang pelajar tidak divaksin atas masalah kesihatan. Menurut Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, IPT terlibat telah disaran untuk membantu pelajar-pelajar yang tidak dapat divaksin agar pengajian mereka tidak terjejas selain memastikan SOP ketat bagi mencegah penularan. Sekiranya kehadiran secara fizikal tenaga pengajar ataupun pelajar yang tidak divaksin itu tidak dapat dielakkan, maka prosedur pemantauan pergerakan yang lebih ketat perlu, insya-Allah kita akan laksanakan, seperti pelaksanaan ujian saringan RT-PCR 3 hari sebelum masuk ke kampus adalah diwajibkan. IPT juga digalakkan untuk melaksanakan ujian saringan kendiri menggunakan kit ujian kendiri secara berkala untuk memastikan mereka berada dalam keadaan yang baik. Sekiranya IPT merekodkan jangkitan kes lebih serius, penutupan untuk tempoh tertentu tertakluk saranan Kementerian Kesihatan. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Ledang, Said Ibrahim Said Noh. Arahan kerja untuk pembinaan menara telekomunikasi bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 1 khususnya di Sabah dan Sarawak akan dikeluarkan kepada syarikat dilantik bulan ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa mengakui pelaksanaan Jendela 1 agak tertangguh walaupun tender telah dikeluarkan seawal Mac lalu. Matlamat kita ialah untuk memastikan menjelang akhir tahun ini kemudahan 3G akan ditutup. Spektrum yang 3G, khidmat 3G ditutup untuk kita migrate kepada perkhidmatan berasaskan 4G. Dan untuk itu berlaku, kita ingin memastikan menjelang akhir tahun hadapan, penyediaan kemudahan 4G harus meliputi 96.7% liputan di seluruh negara, termasuk juga Sabah dan Sarawak. Oleh itu, Kementerian akan memastikan pelaksanaan program jendela ini diberikan keutamaan yang tinggi. Selain peralihan kepada perkhidmatan 4G, kelajuan jalur lebar mudah alih turut dijangka meningkat dari 25 MB kepada 35 MB. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Papar Ahmad Hassan. Itu juga dengan capaian. Dalam pada itu, syarikat telekomunikasi diingatkan agar terus mempertingkat kualiti perkhidmatan seperti dijanjikan, bukan hanya mencari keuntungan semata-mata, malah tumpuan harus diberikan kepada liputan jalur lebar di luar bandar. Kementerian faham mereka syarikat perniagaan perlu menjana keuntungan, tetapi kita akan memantau supaya tahap keuntungan itu mestilah juga dipulangkan kembali kepada perkhidmatan di luar bandar. Itulah adanya spirit USP ya. Tapi saya telah membuat beberapa sewakan secara random, Tuan Yang di-Pertua, didapati ada tempat-tempat di mana telco tidak memberikan servis seperti mana yang mereka war-warkan. Dan inilah suatu keadaan yang tidak adil kepada pengguna. Menjawab pertanyaan Wakil IGAN Ahmad Joni Zawawi, Tan Sri Anwar turut memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia sedia bekerjasama dengan syarikat telekomunikasi untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan mereka.
Dalam perkembangan kandungan bahan siaran termasuk skrip drama dan telemovie pula, Tan Sri Anwar maklumkan ia sentiasa dikawal dan dipantau. Langkah itu bagi memastikan mesej yang dibawa tidak bercanggah dengan prinsip rukun negara. Bagi sentiasa menghormati prinsip-prinsip dalam rukun negara seperti kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, kedaulatan undang-undang, keluhuran perlembagaan, kesopanan dan kesusilaan, maka kita mengizinkan pendekatan-pendekatan kreatif termasuk dalam penulisan skrip drama. Namun demikian, nilai-nilai yang berunsur negatif kepada masyarakat dalam bentuk yang mungkin bercanggah dengan prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi akan sentiasa dipantau oleh kementerian. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Hulu Langat, Datuk Ahsanuddin Mohamad Yunus. Institusi perbankan masih meneliti cadangan melaksana pengecualian bayaran faedah selama 3 bulan kepada penerima bantuan moratorium pinjaman bank daripada kumpulan 50% terbawah. Jelas yang mana penelitian itu mengambil kira kesan pelaksanaannya ke atas kedudukan kewangan dan kepentingan pemegang saham bank. Susulan dari perbincangan ini, satu rumusan yang boleh dilaksanakan akan diusahakan dan akan diumumkan kelak. Ingin saya menekankan bahawa kerajaan sentiasa prihatin mengenai masalah yang dihadapi oleh rakyat dan akan mempertimbangkan apa juga cadangan yang dikemukakan. Namun begitu, sebarang bentuk bantuan yang diberikan, kerajaan haruslah berhemah, setara dan mengambil kira kesan jangka masa panjang terhadap pelbagai faktor dan pihak yang berkepentingan. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Jempol, Datuk Muhammad Salim Sharif. Komitmen melaksana pengecualian bayaran faedah itu antara intipati MOU transformasi dan kestabilan politik yang dimeterai pada 13 September lalu. Pelaksanaannya dijangka pada suku keempat tahun ini. Harga tiket penerbangan ke Sabah dan Sarawak dijangka kembali ke paras purata apabila jumlah kekerapan penerbangan beroperasi seperti biasa. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Henry Samagong, Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAVCOM akan terus memantau harga tiket penerbangan bagi semua laluan domestik termasuk laluan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Menjawab pertanyaan Wakil Sibuti, Lokani Semang Awan Sauni, kenaikan harga itu adalah kesan pelaksanaan had kapasiti penerbangan akibat pandemik COVID-19. Untuk perjalanan selepas 8 Oktober, laluan Kuala Lumpur Miri dan Kuala Lumpur Sibu masih merekodkan harga tiket yang tinggi iaitu antara RM530 hingga RM1,600 sehala. Bagi laluan ke Sabah pula, kenaikan harga tiket antara 8 hingga 163% antara 26 September sehingga 2 Oktober. Baik, kita beralih ke perkembangan Dewan Negara. Sehingga September lalu, kemajuan pembinaan bagi pakej kerja yang dimulakan untuk fasa 1, projek Lebuh Raya PAN Borneo mencapai kemajuan 59.67%. Menurut Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Otto Josokurob, 12 pakej kerja sudah melalui pelantikan kontraktor bagi tujuan kerja pembinaan dan 3 pakej kerja baru telah dikeluarkan surat setuju terima. Manakala surat setuju terima atau SST bagi 3 pakej kerja baru yang melibatkan laluan daripada Sandakan Mile 32 sehingga Sungai Bauto telah dikeluarkan dan kerja-kerja pembinaan 3 pakej tersebut akan bermula pada tahun ini. Satu pakej kerja baru yang melibatkan laluan dari Serusup ke Pituru pula telah diperuntukkan di dalam Rolling Plan yang pertama, Rancangan Malaysia yang ke-12 dan menjadikan keseluruhan 16 pakej kerja akan dilaksanakan buat masa kini. Fasa 1 dengan anggaran jarak keseluruhan 706 km dilaksanakan menerusi 35 pakej kerja. Keseluruhan projek Lebuh Raya PAN Borneo itu merangkumi 3 fasa. Perkara mengenainya dibangkitkan Senator Datuk Bobe Afang Swan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT komited mentransformasi pengurusan sisa pepejal ke arah merealisasikan model ekonomi kitaran seperti yang tekan dalam Fokus 6 Rancangan Malaysia ke-12. Buat permulaan kajian transformasi pengurusan sisa pepejal dengan fokus kepada amalan penggunaan dan pengeluaran lestari SCP.
KPKT sedang merangka dasar pengurusan sisa pemijal selari dengan peralihan daripada model ekonomi lain dan konvensional kepada model ekonomi kitaran mampan. Datuk Seri Ismail menjawab pertanyaan Senator Aknan Etok. Lebih 10,000 orang laporkan hilang sejak 2017 sehingga 31 Ogos lalu. Daripada 6,074 individu berumur 18 tahun ke atas yang dilaporkan hilang, 4,871 orang telah dijumpai, manakala baki 1,203 belum dikesan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Mohamad Said ketika menjawab pertanyaan Senator Datuk Koh Nai Wong berkata bagi kategori umur bawah 18 tahun pula, seramai 4,471 orang dilaporkan hilang, 4,399 daripadanya telah diketemukan dan baki 72 orang masih belum dijumpai. Jelasnya bagi mengatasi masalah tersebut, PDRM sentiasa melaksanakan kerjasama bersama semua pihak berkepentingan termasuk mewujudkan portal kanak-kanak hilang. PDRM juga menjalinkan kerjasama dengan 40 agensi berkaitan melalui Nur Alert iaitu sistem amaran awal kes kehilangan kanak-kanak untuk membantu agensi penguatkuasa undang-undang menjalankan siasatan dan membawa kepada tangkapan yang pantas. Akademi Sains Malaysia ASM sedang membangunkan inisiatif Malaysian Open Science Platform MOSP iaitu platform digital perkongsian data pendidikan di peringkat IPT. Platform tersebut akan menghubungkan penyelidik tempatan dan antarabangsa untuk berkongsi data pendidikan secara langsung. Projek rintis itu dijangka siap pada suku pertama tahun depan. Akademi Sains Malaysia juga sedang bekerjasama dengan Pusat STEM ataupun STEM negara di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia melalui pembangunan modul pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran STEM melalui pendekatan pedagogi pendidikan sains berasas inquiry kepada guru-guru STEM. Dalam perkara ini, guru berperanan untuk menggalakkan murid meneroka subjek sains, teknologi, engineering dan matematik secara kreatif untuk meningkatkan sifat ingin tahu yang mendalam. Tambahnya, Musti menerusi Malaysian Global Innovation and Creativity Centre MAGIC turut menggalakkan lebih banyak inovasi tempatan berkaitan pendidikan melalui program National Technology and Innovation Sandbox NTIS. Ini kerana pendidikan merupakan salah satu daripada sektor sasaran yang sejajar dengan pemacu sosioekonomi negara di bawah kerangka 1010 MySTIE. Datuk Seri Dr. Adham menjawab pertanyaan Senator Jaziri Alkaf Abdillah Sofian. Ahli Parlimen Bangi Dr. Ong Kiam Lim disahkan positif COVID-19 hari ini. Melalui Twitter, Ong berkongsi berita tersebut setelah memperoleh keputusan ujian kediri COVID-19 pada 3.30 petang dan perkara itu disahkan sekali lagi selepas keputusan ujian PCR yang diambil sejam kemudian. Beliau maklumkan tidak mengalami sebarang gejala. Baik, sekian laporan sidang Parlimen. Keluarga Malaysia yang sudah lengkap vaksin kini boleh merentas negeri. Paling penting, pastikan anda sihat dan terus patuh SOP sekiranya melakukan perjalanan ke mana-mana destinasi. Saya Muhammad Cina Sami, selamat malam dan salam sejahtera.